Korang ni semua kan, baik korang pergi solat dulu kat surau tu. Solat hajat sekali untuk memudahkan kerja-kerja, menyelamatkan kawan awak. Namun, keadaan tinggal harapan saja. Usaha search and rescue ni dah pun bertukar menjadi search and recovery. Dan tepat jam 8.15 malam, mayat Borhan ditemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua yang diharapkan anda semua sihat-sihatlah hendaknya hari ini ya. InsyaAllah. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik untuk kita semua. Permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga untuk mak ayah kita, semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan membawakan anda kisah bertajuk Lemas. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Baiklah, seperti yang KSM katakan tadi, lemas ya. Baik, kita terus ke cerita dia. Apabila tiba sahaja cuti semester, semestinya saya, Borhan dengan Hadi ni akan mempunyai rancangan untuk menjelajah ke tempat-tempat menarik dekat negeri ini, kata dia lah. Jadi, kami bertiga ni merupakan antara pelajar yang sedang menjalani kursus sains sukan di sebuah universiti yang terkemuka di Kelantan, dan terdapat banyak kawasan air terjun di sekitar negeri jirannya, iaitu negeri Terengganu. Dan kawasan air terjun ni digelar sebagai Lata. Dua Lata yang terletak di sepadan Kelantan dan Terengganu ni, iaitu Besut dan Jertih, adalah Lata Belatan dengan Lata Tembakah, kata dia. Lata ini merupakan tempat yang popular atas dua sebab. Apa sebab dia yang popular dia? Okey, yang pertama iaitu cantik tempat dia ni, iaitu kecantikannya, dan juga kes-kes kematian yang melibatkan ramai orang dan berlaku setiap tahun dekat situ. Jadi, Hadi merupakan orang Terengganu dan dialah orang yang paling banyak tahu tentang selok-belok serta perjalanan ke Lata Tembakah ni, yang menjadi lokasi pilihan kita orang bertiga ni pada cuti yang berkenaan ni. Jadinya, Borhan yang merupakan orang Perak adalah kenalan baik saya lah, kawan baik, sahabat baik macam tu lah. Semenjak dimatrikulasi lagi, kata dia, dia ingin ikut bersama dengan saya dengan si Hadi ni. Jadinya, serta dua orang lagi pelajar khusus yang sama lah dengan kos dengan kita orang ni. Jadi Borhan agak terkenal dengan kehandalan dia bermain pelbagai jenis sukan lah. Dan senang cerita, Borhan ni adalah dia yang paling atletik sekali di antara kami semua ni. Dia yang paling, orang kata, ahli sukan lah gitu, kata dia kan. Dan setelah kereta dah pun disewa, segala-galanya mengikut perancangan yang kami plankan, sehinggalah saya dapati bahawa Borhan dan Hadi kedua-duanya membawa teman wanita mereka untuk ikut bersama. Jadi, saya ni tidak gemar lah nak pergi ke tempat-tempat macam ni dengan kaum wanita, terutama sekali yang bukan mahram. Ini disclaimer sikit. Betul. Jadi kita kalau bukan mahram tu janganlah nak diusung kan, nak dara orang tu ke hulu kilir kan. Kalau baik, sebaiknya janganlah ya. Okey, kita teruskan cerita dia. Pada saya, aktiviti mandi-manda ni dekat Lata ni memang ataupun jadi tidak sesuai apabila ada jantina berlawanan antara kita orang. Yalah, jadinya saya ni, orang kata, cubalah nak bangkang keputusan diorang nak bawa girlfriend diorang ni untuk nak bawa ikut sekali bercuti dengan kita orang. Namun dan diorang menuduh saya yang cemburu kat diorang ni. Kata dia, kau ni tak ada girlfriend lah tu, sebab tu lah kau sibuk tak nak bawa lah kan. Macam tu lah agaknya kan.
Jadinya mahu tak mahulah, saya terpaksalah akur dengan keputusan mereka ni. Jadi kami pun bergerak ke sana dengan 2 buah kereta kancil yang kami sewa dengan bayaran sebanyak RM70 sebuah, untuk 1 hari, kata dia. Jadi Hadi memandu kereta yang pertama bersama dengan saya, dan teman wanitanya. Jadi dan seorang lagi perempuan pun ikut. Secara jumlahnya terdapat 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan ke sana dalam grup kami lah. Jadinya perjalanan mengambil masa kira-kira sejam setengah macam tu, melalui jalan persekutuan yang menghubungkan daerah Kuala Terengganu dengan Kubang Krian ni. Tidak terasa jauhnya kerana di sepanjang perjalanan kami bergelak ketawa, terlalu happy, gurauan-gurauan liar kan, bersama lawak-lawak hamba macam-macam lah memenuhi masa perjalanan kami ni. Jadi berdekah-dekahlah Hadi ni ketawa sepanjang perjalanan. Mungkin dia ni terlebih seronok agaknya kerana teman wanita dia ni, Sheila, ada sekali dengan kita orang waktu tu. Jadi saya juga, yelah, of course lah, dah semua ada kat situ, semua ketawa. Saya pun samalah, turut merasai keseronokan tu. Tetapi saya merupakan seseorang yang mempunyai prinsip dan pegangan lah. Saya takut untuk berseronok berlebih-lebihan, kata dia. Dan kerana saya takut apabila kita terlalu gembira, akan ada perkara malang yang akan berlaku. Banyak kali dah sebenarnya perkara macam ni berlaku tau dalam pengalaman hidup saya. Apa situasi dan aktiviti sememangnya tidak patut untuk berasa terlalu seronok, sehingga lupa dunia. Maksudnya seronok terlalu sangat lah. Itulah pengalaman yang mendidik saya untuk sentiasa ingat akan apa-apa kejadian yang tidak disangka-sangka boleh berlaku dalam sekelip mata. Bak kata orang, malang tak berbau. Kan, betul tak? Jadinya kita jangan terlalu seronok sangat dalam melakukan apa-apa aktiviti lah. Kena beringat jugalah. Satu lagi perkara, iaitu mengenai pergaulan. Percampuran antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram ni pun saya rasakan amat-amat berdosa. Saya tahu dan faham Tuhan amat murka sekali apabila dosa yang terang-terangan telah pun dilakukan oleh kawan-kawan rapat saya. Tapi tidak pula saya bantah dengan sepenuh hati. Yalah, maklumlah, sewaktu tu kami ni semua masih muda kan. Jadi tidak ingin menghancurkan aktiviti yang telah pun dirancang ataupun mengguris hati kawan-kawan. Jadinya setibanya kami semua ni dekat air terjun 4 tingkat tu, saya pun mulalah menyalakan api pada cube hexamine ni dan meletakkannya arang di atasnya untuk masak barbecue lah. Dengan duit poket kami semua sendiri, ayam, sosis dengan sate telah pun kami tempah. Dan tujuannya adalah untuk mandi-mandi dulu sebelum tu, dan kemudian makan-makan lah. Memang begitulah selalunya. Selepas mandi dan berenang-renang, pastilah akan terasa kelaparan. Dan sewaktu kami tiba, jam pun dah menunjukkan pukul 2 petang. Di kawasan tersebut agak riuh rendah dengan gelak ketawa serta gurauan-gurauan yang tak berhenti-henti. Jadi memang kami semua akan bergelak sakan lah, memang gembira yang tak amat-amat lah, seolah-olah tidak dapat dikawal perasaan gembira ketika itu. Dan saya pun turut sekali lah buka baju dan memakai seluar tracksuit untuk mandi dan berenang. Jadi air kat situ amat-amat jernih, memang menjerakan. Dengan keadaan langit yang cerah ketika itu menampakkan lagi keindahan alam ciptaan Tuhan ni. Jadi terdapat banyak ikan-ikan kecil yang seringkali berebut-rebut apabila roti ataupun cebisan makanan dilemparkan ke dalam latar tersebut. Dan setelah itu, kami semua makan makanan yang baru saja kita orang masak kat situ. Namun masa ni bergerak pantas. Kami tak sedar tau, jam sudah pun menunjukkan pukul 5.30 petang. Ini bermakna kami harus singgah ke masjid berdekatan untuk menunaikan solat asar kan, sebelum pulang ke universiti kami. Jadi saya pun segera mengarahkan Hadi dengan Burhan ni untuk mengemas-ngemas serta menukar pakaian lah. Jadi saya masih ingat lagi ketika itu cuaca yang tadinya cerah kini dah kian mendung tau. Dan tanpa kami sempat habis berkemas, hujan renyai-renyai mula turun. Dah start hujan kan. Saya tak kalut tau kerana kawasan tersebut terlindung dengan pokok kayu yang rindang. Lagipun hujan tidaklah lebat mana kan, hanya rintik-rintik halus saja kelihatan. Jadi
saya menyegerakan packing dan menukar pakaian saya ni. Saya lihat Borhan dah pun siap tau, makan baju kemeja t-shirt berserta dengan seluar jeans berwarna biru gelap. Dan saya memerhatikan saja kan, dia pun perhatikan saya pun perhatikan dia lah, sambil dia menyarungkan stokin dengan kasut dan kasut sukanya. Jadi rambutnya disisir kemas, saya tahulah dan faham sangat keadaannya Borhan ni yang sentiasa menjaga keterampilan dia. Dan teman wanitanya sewaktu itu berbual-bual kosong dengan dia lah. Beg-beg berisi pakaian telah pun kami kumpulkan dan dah pun bersedia nak pulang lah ni kan. Masing-masing membawa satu beg. Peralatan memasak diletakkan semua ke dalam plastik berwarna hijau. Dan sedang kami semua berjalan menuju ke arah kereta, secara tiba-tiba saya lihat Borhan yang berada dekat depan saya ni, dia letakkan beg di atas tanah dan terus berlari tau. Semula dia pergi berlari dekat air terjun tu, dan saya tegur dia, Weh, kena ke mana lagi? Dah, jom balik. Saya menjerit-jerit panggil si Borhan ni. Setibanya dia dekat gigi air terjun tersebut, dia berdiri dan memandang je ke arah lata berkenaan tu. Dan saya pun berjalan lah merapati si Borhan ni sambil bertanya, kenapa ni Borhan? Ada apa yang tertinggal ke kan? Dalam fikiran saya waktu tu, saya sangkakan mungkinlah dia ni ada tertinggal apa-apa barang kat tempat kita orang masak tadi. Tapi dengan tiba-tiba si Borhan ni melompat masuk ke dalam air semula tau. Dan lompatan dia tu adalah dekat kawasan air yang sangat-sangat deras. Dan saya pun segeralah berlari mendapatkan dia ni sambil menjerit memanggil kawan-kawan saya yang lain. Dan tiba-tiba saja dia mulai tenggelam timbul kan, sambil melambai-lambaikan tangan dia meminta pertolongan lah. Jadi saya dengan Hadi cubalah bantu dia ni. Saya pun suruh Sheila mencari kayu ataupun apa-apa saja yang boleh dijadikan tempat untuk si Borhan ni berpaut. Kerana saat itu saya nampak si Borhan ni dah mulai kelemasan dan mula kehabisan tenaga tau. Sheila pun memberikan saya sebatang kayu, iaitu dahan pokok yang jatuh dekat tempat kami ataupun tempat kita orang masak tadi. Jadi saya pun segera mengulurkan dahan pokok tersebut yang sepanjang lebih kurang 2 meter tu. Jadi saya ulurkan pada Borhan. Waktu tu saya berasa sedikit hairan tau, apabila kayu tersebut dihulurkan betul-betul dekat depan muka si Borhan ni sebenarnya. Tapi si Borhan ni macam sengaja tidak mahu nak ambil ataupun nak mencapai kayu tu, padahal kayu tu dah dekat depan muka dia. Dia biarkan saja walhal kayu tu panjang tau. Yang saya pegang tu hanyalah beberapa sentimeter je daripada kepala si Borhan ni. Jadi tanpa berfikir panjang lah, saya menghulurkan tangan saya sambil kaki saya dipegang oleh Hadi ni. Dan sebenarnya saya sempat mencapai tangan kiri si Borhan ni. Saya cuba untuk genggam tangan ataupun lengan dia seerat yang mungkin. Tapi tanpa ada sebab yang munasabah, tiba-tiba si Borhan ni cuba membuka cengkaman tangan saya dekat dia punya bahu tadi menggunakan tangan kanan dia tau. Ibarat macam dia ni nak melepaskan diri daripada cengkaman saya ataupun daripada pegangan saya tu. Jadi saat tu saya dah mula melaungkan azan dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan mengarahkan ke semua yang berada dekat situ untuk membaca ayat kursi. Beramai-ramai dah kami baca ayat kursi kat situ. Namun ianya sudah terlambat. Beberapa saat kemudian Borhan menjerit, Allahu Akbar. Sewaktu dia dah semakin jauh daripada kami semua tau. Dia mulai dah tenggelam timbul dan terus tak timbul-timbul dah. Waktu tu saya dah tergamam dah. Kita orang semua dah berteriak dah untuk meminta tolong. Tolong. Kita orang semua ramai-ramai bertolak. Jadi orang ramai dah mula berpusu-pusu ke kawasan tempat kami ni, cuba nak selamatkan si Borhan tu lah. Dan semuanya bertanyakan, kenapa? Apa yang berlaku kan? Jadi saya pun menunjukkan tempat di mana kali terakhir Borhan ni kelihatan lah. Kawasan tu agak padat lah dengan batu-batu sungai dengan aliran air tersangat-sangat deras kat situ dan
menyebabkan tak ada sesiapa pun yang berani untuk turun dekat situ tanpa peralatan yang sesuai. Jadi saya pun segeralah mendial nombor kecemasan 999 yang melaporkan perkara ataupun kejadian tersebut. Jadinya selepas ditunggu-tunggu, alhamdulillah tak sampai 15 minit kemudian anggota bomba dan penyelamat ni mula memenuhi kawasan tersebut, dan beberapa orang pun memakai baju selam dan membawa tangki oksigen ni di belakang mereka untuk menyelam ke bawah tanpa membuang masa lagi. Aliran terlalu deras waktu tu, dan rescue diver ni menghulurkan tali untuk dipegang oleh anggota-anggota bomba yang lain ni. Jadi waktu tu otak saya dah terlalu banyak berfikir tau. Tiba-tiba saja saya terdengar laungan azan menandakan masuknya waktu maghrib, dan keadaan menjadi sedikit suram dan gelap saja. Dan saya tidak dapat fikirkan betapa lajunya masa berjalan ketika itu, dan Hadi pun menepuk belakangku. Tak apa, kata si Hadi ni. Aku rasa Borhan kuat lah, kan. Kau pun tahu kan, dia ni kan ahli sukan, kuat, pandai berenang apa semua kan. Jadi dia kan pandai main sukan. Sukan-sukan air dia lah biasalah kan. Kau tak payah nak risau sangat lah, kata si Hadi. Orang kata mungkin dengan niat dia nak menyedapkan hati saya lah, dengan hati dia sendirilah. Jadi saya pun macam mengangguk je lah kan. Yelah, dalam hati ni banyak berdoa. Bukan saya yang nak berdoa, bukan tau. Tapi dah 2 jam lebih dah Borhan ni tenggelam dan masih lagi tidak pun dijumpai. Walaupun pasukan penyelamat ni masih meneruskan usaha mencari dan terus-menerus mencari, saya rasa harapan untuk menemui Borhan waktu tu yang masih hidup ni kian tipis. Memang sangat-sangat tipis lah. Saat masa berlalu pantas, Sheila dengan beberapa rakan perempuan dah mula menangis, dan mereka merasakan tak ada lagi harapan untuk menemui Borhan dalam keadaan dia masih bernyawa. Salah seorang bomba ataupun anggota bomba cuba menghampiri saya lah dengan rakan-rakanku. Dia kata, ni korang ni semua kan, baik korang pergi solat dulu kat surau tu. Solat hajat sekali untuk memudahkan kerja-kerja menyelamatkan kawan awak ni, kata dia. Dan jadi sebab tu saya pun baik bang. Masakan tidak dalam kesibukan mencari ataupun usaha mencari si Borhan ni daripada petang tadi sehingga ke maghrib ni, kami semua ni tak sempat untuk solat asar. Jadi ni sekarang dah masuk waktu maghrib, baiklah kami semua solat dulu. Betapa berdosanya kami semua dengan diri saya, dengan rakan-rakan saya ni ketika itulah. Orang kata saya pun imamkan solat maghrib kat situ, dan seraya pun kami pun semua berdoa agar ada keajaiban yang pun berlaku. Doa agar Borhan masih hidup dan mungkin terdampar di belah bawah air terjun. Walaupun ada 1% saja kebarangkalian yang Borhan ni untuk hidup lagi, saya pun meletakkan harapan dan tidak sama sekali putus asa, orang kata. Namun keadaan tinggal harapan saja. Usaha search and rescue ni dah pun bertukar menjadi search and recovery. Dan tepat jam 8.15 malam, mayat Borhan ditemui di bawah sebongkah batu sungai yang amat besar. Kaki dia ni terpaut pada akar-akar pokok yang menjala di sekitar kawasan tersebut. Dan saya pun tergamam tau saat melihat wajahnya yang biru dan membengkak ni saat mayat dia diangkat oleh pasukan bomba dan membuat pengenalan. Jadi saya pun menyuruh Hadi dengan rakan-rakan saya yang lain untuk pulang dahulu. Biarlah saya seorang saja yang tinggal. Lagipun pihak bomba ni cuba mengizinkan seorang saja yang mengiringi jenazah. Dan seluruh universiti waktu tu menjadi sangat gempar apabila berita mulai tersebar dekat kampus, dan masing-masing pun semua bersedih lah. Ada yang masih tergamam saat mendapat berita tersebut. Namun tidak disangka-sangka perkelahan hutan Lipur di Lata Tembakau ni yang bermula dengan keseronokan yang teramat sangat berakhir dengan kedukaan. Dan peristiwa ini sudah pun berlaku lebih 10 tahun yang lalu, telah pun mengubah diriku, dan saya masih lagi bingung lagi. Persoalan saya mengenai mengapa Borhan tiba-tiba saja terjun ke dalam air serta mengapa diri tidak mahu diselamatkan masih lagi menghantui fikiran saya setiap malam tau. Dan selepas kejadian tersebut, saya masih lagi hairan mengapa terlalu banyak kes kematian pelajar universiti, kolej maupun politeknik menjadi mangsa lemas di tempat yang sama. Terbaru sekali, 3 orang pelajar Universiti Malaysia Kelantan ditemui lemas apabila mereka berkelah dekat situ.
di tempat yang sama yang merakut nyawa si Borhan ni. Dan saya sedar jugalah supaya tidak terlampau seronok serta mengelakkan diri daripada membawa kaum yang bukan mahram di kawasan tersebut. Apabila bercampur lelaki dengan perempuan dalam sesuatu aktiviti dengan bebas tanpa memikirkan soal agama, solat dengan lain-lain, akan hadirlah satu musibah yang menunjukkan tanda betapa murkanya Allah terhadap hamba-hambanya ini. Jadi memang tak dinafikanlah, setelah kejadian tersebut berlaku, saya terlalu terkesan sehingga memerlukan rawatan daripada psikiatri. Jadinya harapan saya pada anda semualah agar dapat dijadikan iktibar dengan pengalaman sebeginilah. Jangan terlalu seronok, jangan bercampur dengan lelaki dengan wanita yang bukan mahram, dan jangan lupa solat dan doa sebaik saja waktu solat. Wallahu alam. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini, yang pertama ni. Jadi saya nak sambung pada kisah yang seterusnya. Harap anda enjoy dengan kisah yang begini, so korang stay tune. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, macam tadi juga, kisah masih berkisah tentang kisah lemas lah. Kalau tadi mengenai pelajar-pelajar universiti, kali ini mengenai pengalaman dia dekat rumah nenek dia, dekat kampung, di mana ada anak-anak orang ni meninggal dunia atas sebab lemas macam tu. Jadi tanpa membuang masa, kita terus dengan cerita dia. Kampung nenek saya ni agak mendamaikan lah, sebab memang terletak di kawasan pedalaman macam tu. Dekat belakang rumah nenek saya ni ada sebatang sungai yang muaranya memang sangat luas tau, kerana terletak tidak jauh daripada kawasan laut. Jadi sungai yang mana atuk saya terserempat dengan jin laut ni yang naik ke daratan tau. Dulu masa kecil, saya dengan sepupu-sepupu saya ni orang kata selalulah terjun-terjun tiruk kat situ, masuk ke dalam sungai ni, sampai kena hambat sebab berendam sampai ke maghrib kat situ. Tapi itulah lumrah kehidupan kan. Budak-budak kampung lah tu zaman dulu. Memanglah macam itu kata dia. Walaupun saya duduk dekat bandar, tapi setiap kali saya berada di kampung ni, saya sememangnya tidak akan melepaskan peluang untuk ikuti aktiviti sepupu-sepupu yang lain lah. Cuma zaman sekarang ni je dah sunyi, jadi Alkisah je macam ni lah, menyelibatkan sungai ni lah cerita dia. Jadi pada suatu hari raya tu, macam tu lah lebih kurang 20 tahun yang lepas, nenek saya dengan makcik saya ni sedang sibuk lah hari raya masak-masak dekat dapur. Jadi memandangkan dapur kami ni menghala ke arah sungai, memang mudahlah untuk nak melihat sesiapa yang lalu lalang ataupun menuju ke arah sungai ni kat belakang rumah. Dalam kesibukan memasak ketika itulah, nenek sempat melihat tau, beberapa orang anak-anak lelaki dengan perempuan berlari-lari tau untuk bermain dekat belakang rumah ni. Bukanlah sesuatu yang menghairankan, memang sebab belakang rumah nenek ni terdapat ada satu jeti yang sering digunakan oleh penduduk kampung ataupun nelayan. Jadi tempat tu lah diorang ni main-main kan. Sesekali kedengaran suara budak-budak ni bergelak ketawa, bergurau senda sesama sendirilah bermain. Bunyi air berkocak juga kedengaran lah. Jadi ternyata diorang ataupun budak-budak tu tengah mandi-mandi lah dekat belakang rumah nenek ni kan. Nenek dengan makcik pun meneruskan saja kerja-kerja rumah seperti biasalah, tengah nak masak tadi kan. Jadi sesekali diorang pun berjenguk-jenguk lah ke arah budak-budak ni tadi untuk beberapa ketika. Makin lama makin riuh rendah tau. Suara budak-budak tadi bergelak ketawa, bergembira, dan diselangi dengan suara menjerit seperti meminta tolong. Tolong macam tu tau. Dan nenek saya pun menjenguk lagi, tapi tidak pula kelihatan bayang budak-budak tadi. Kemudian kedengaran lagi suara budak-budak ketawa tau. Jadi nenek pun menyangka lah yang diorang ni tengah bergurau-gurau dan bermain lah. Lagipun memang selalulah budak-budak dekat situ bergurau konon-konon macam lemas lah kan. Tidak lama selepas tu, nenek dengan makcik saya pun terdengar ataupun mendengar suara budak perempuan menangis panjang sangat gitu kan. Jadi nenek saya waktu tu menjadi pelik lah. Kenapa dah budak ni kan menangis-nangis kan? Permainan apalah yang budak-budak ni main kan? Jadi suraya. Dan jadi ketika itu jugalah kelihatan seorang lelaki dewasa muncul dekat menuju ke jeti sungai tu. Jadi nenek sememangnya kenal lah
Siapa yang datang tu sebenarnya? Itu adalah Ahmad, anak Pak Ahmad ni yang duduk dekat bandar. Rupa-rupanya budak-budak tadi adalah anak-anaknya bersama dengan sepupu sepapat mereka. Jadi mungkin kerana duduk di bandar ni, bila balik ke kampung menjadi agak excited jugalah bila boleh bermain dekat sungai gitu kan. Jadi keadaan menjadi agak riuh dan kelang kabut apabila si ayah budak tu tadi berlari menjerit meminta tolong, mengatakan yang anak dia lemas. Dan petang tu penduduk-penduduk kampung tu bersama-sama membuat search and rescue tau, untuk mencari kedudukan mangsa dekat dalam sungai tu. Dan setelah beberapa jam pun berlalu, sehinggalah ke tengah malam tau, barulah selesai pencarian ataupun misi pencarian anak yang hilang ni. Jadinya yang hilang tu adalah 2 orang kanak-kanak ditemui mati lemas, dan jenazah diorang ni berada tidak jauh antara satu sama lain. Jadi hari raya kali itu agak suram lah apabila ada berita kematian yang menyayat hati seperti macam ni. Lebih-lebih lagi, ia terjadi hanya beberapa meter je daripada belakang rumah nenek saya, dan sedikit sebanyak memberikan kesan kepada keluarga saya untuk tempoh beberapa hari lah. Dan sejak peristiwa itu, nenek dengan makcik sering kali mendengar suara budak-budak bergelak ketawa diselangi dengan suara menangis seperti meminta tolong daripada arah JT tu. Sungai belakang rumah punya JT tu lah Kadang-kadang di siang hari pun memang ada dengar. Kadang-kadang malam hari apatah lagilah boleh dengar. Jadi bila dijenguk, tak ada siapa pun dekat JT tu. Dan sejak daripada hari tu, tak ada lagi budak-budak yang berani terjun mandi sungai di situ. Sehinggalah beberapa tahun telah pun berlalu, semakin tak ada yang bermain ataupun berani nak mandi manda dekat sungai tu lagi. Yang tinggal hanyalah kenangan mengenai peristiwa lemas tu. Daripada apa yang seorang budak perempuan tu ceritakan, mereka ni sebenarnya bermain kat atas perahu lah yang diikat dekat JT sungai tu. Dan semakin lama semakin bermain, dia orang main dekat gigi air lah, sehinggalah masuk ke dalam sungai. Jadi dalam diorang ataupun budak-budak ni bergelak ketawa bergembira, tiba-tiba si abang tu terkapai-kapai tau, seperti ada yang menarik. Dan sepupu yang seorang lagi ni cuba untuk menarik si abang tu, tetapi akhirnya masing-masing lemas dan hilang di situ. Dan budak perempuan tu pula menangis-nangis meminta tolong sebenarnya, tapi tak ada sesiapa ataupun orang dewasa di situ yang boleh mendengar ataupun menolong. Hakikatnya nenek dengan makcik saya kan ada mendengar macam budak minta tolong tu, tapi selepas itu masih kedengaran suara budak-budak bergelak ketawa. Dan kata nenek lah, mungkin ada benda lain yang bergelak ketawa melihat budak-budak tu lemas dekat dalam air. Sebab itulah nenek mendengar suara minta tolong dan gelak ketawa bersilih ganti dan bertindih-tindih tau. Macam selang-seling, kejap ketawa, kejap menangis, kejap ketawa, kejap menangis. Jadi kita sebagai orang dewasa ni bila dengar macam tu, macam ni budak ni main-main ke atau apa kan? Tak adalah rasa macam serius ke apa kan? Sebab kejap ketawa, kejap menangis macam tu kan. Jadi pakcik saya juga memaklumkan bahawa kawasan sungai belakang rumah nenek tu agak keras, kata dia, seperti mana apa yang pernah diceritakan oleh arwah atuk dulu. Di sungai belakang rumah nenek saya ni memang menjadi tempat kenangan sejak kecil, tapi tetap memberi rasa yang kurang enak setiap kali ke situ. Tenang tetapi seram. Semoga roh budak-budak yang lemas kat situ dicucuri rahmat dan dijadikan pedoman buat semua untuk tidak cuai dan mengawasi anak-anak yang lebih-lebih lagi di kawasan yang berbahaya seperti sungai ataupun laut. Malang tidak berbau, tapi waspadalah. Berwaspada masih boleh menjadi sepadan terakhir dalam pengawasan kanak-kanak. Apapun semuanya asbab. Kalau Tuhan nak ambil, macam-macam lah kita boleh dapat asbab-asbab. Dan ini lemas ni adalah salah satu asbab kan, mengapa mungkin anak-anak tu diambil, macam tu lah. Jadi kita sebagai parents kena redha lah. Sesungguhnya ajal dan maut tu pasti. Dan sekian, terima kasih. Inilah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda bolehlah mengambil iktibar, enjoy dengan kisah-kisah yang begini. Kalau anda suka dengan kisah-kisah begini, harap anda bantulah dengan subscribe di channel ini. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, likekan dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda.
Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Sekiranya anda ingin memberikan sumbangan pada channel Kisah Seram Malaysia untuk pembangunan channel ini, bolehlah pergi ke description tu. Jadilah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.